Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah kita buka majlis kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amma ba'd. Jadi pertama dan selamanya kita merafakkan setinggi kesyukuran kita kehadap Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya pada pagi yang berbahagia ini, hari Khamis, ini pada pagi 10 Muharram ini, dapat kita bersama insya-Allah dalam siri tadabbur surah-surah pilihan di dalam Al-Quran, yang mana mungkin ada sebahagian tuan-tuan dan puan-puan yang telah bersama dengan saya pada siri yang lalu, iaitu tadabbur surah Yasin. Dan insya-Allah pada hari ini kita akan mulakan dengan surah yang baru, ini tadabbur surah As-Sajdah. Jadi insya-Allah mungkin ada di kalangan tuan-tuan dan puan-puan yang mungkin baru mengikuti siri ini, mungkin dah ada pernah mengikuti siri yang sebelumnya. Jadi boleh tak saya mohon tuan-tuan dan puan-puan yang mana pernah mengikuti siri tadabbur surah Yasin yang lalu, boleh komen kat ruang chat nombor 1, boleh? Saya nak tengok mungkin berapa ramai yang dah pernah ikut siri yang sebelum ni. Boleh ke? Jadi chat nombor 1. Ada Puan Syahira Faiz. Ramai. Puan Rahmat, Puan Kamariah, saya dah tahu. Ada yang angkat tangan pun ada. Baik. Jadi ada, maknanya adalah penerusan daripada siri-siri yang sebelum ini, dan ada juga yang mungkin yang barulah. Jadi mungkin yang baru, mungkin saya perkenalkan sedikitlah diri saya sebelum kita memulakan tadabbur surah As-Sajdah ni. Baik. Jadi insya-Allah nama saya Muhammad Uzair bin Izham. Ini saya sekarang ni bekerja sebagai pensyarah lah, pensyarah di Kolej Teknologi Darul Naim, Kuala Lumpur, yang mana kolej ini terletak di Bangi lah, kan. Dan insya-Allah sekarang ni saya sedang menyambungkan pelajaran dalam masa yang sama dalam bidang Quran dan Sunnah di Universiti Kebangsaan Malaysia, UKM. Dan insya-Allah itulah yang ini bersama dengan Ustaz Yusof lah dalam Akademi Tadabbur Malaysia ni, insya-Allah. Baik. Jadi insya-Allah mungkin ada siri pertama ini, ada perkara yang saya akan bangkitkan yang mungkin sama dengan apa yang saya sebutkan dalam mukadimah surah Yasin, antaranya berkaitan dengan hikmah huruf muqatta'ah dan sebagainya. Yang ini kita anggap ia sebagai salah satu ulang kaji lah. Yang ini untuk kita refresh balik tentang apa yang disebutkan oleh para ulama berkaitan dengan huruf muqatta'ah, khususnya dalam surah As-Sajdah. Yang ini perkataan alif lam mim yang mempunyai pelbagai tafsiran nanti, insya-Allah. Baik. Jadi seperti biasa pada kali ini, untuk siri yang pertama ni kita tidak membincangkan ayat-ayat Al-Quran ataupun ayat dalam surah Sajdah terlebih dahulu. Yang ini kita memberikan pengenalan secara ringkas
Tak ringkas lah, pengenalan secara umum lah. Yang ini berkaitan dengan surah As-Sajadah ni, untuk kita memahami latar belakang surah, kita memahami uh, bagaimana suasana penurunannya. Yang ini seperti mana yang saya telah biasa bentangkan kaedahnya ketika mana surah Yasin dahulu. Baik. Jadi saya tengok di Waalaikumsalam Puan Nasim Ahmad. Dalam partisipan ini yang bersama dengan kita pada pagi ini setakat ini 52 orang. Ini satu jumlah yang ramai, masya-Allah. Ini 52 orang ni satu jumlah yang ramai lah. Jadi saya ucapkan terima kasih dan juga tahniah lah kepada tuan-tuan dan puan yang bersama dengan saya pada pagi ini. Insya-Allah sama-sama kita mentadabbur surah As-Sajadah. Insya-Allah. Baik. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita tengok latar belakang serba sedikit surah As-Sajadah. Baik, surah As-Sajadah ini merupakan surah yang makruf bagi kita kerana surah ini sentiasa dibacakan oleh imam ketika mana hari Jumaat pagi. Kadang-kadang mungkin kita pergi bersolat di surau ataupun di masjid. Ini kita pergi hari Jumaat esok pagi lah. Yang ni dengar imam membaca surah As-Sajadah. Dan juga selepas daripada surah As-Sajadah rakaat pertama, biasanya di Selangor ni yang saya dengar lah, dan saya sendiri pun ini menjadi imam di tempat saya ni. Ni kita bahagikan As-Sajadah tu dua lah, dua rakaat, sebab kemungkinan ada yang makmum kita yang bekerja dan sebagainya. Tapi kalau mungkin di negeri-negeri yang tidak bekerja hari Jumaat macam di Kelantan, di Kedah, kadang-kadang membaca surah As-Sajadah rakaat pertama dan surah Al-Insan rakaat yang kedua. Baik, nanti kita akan ceritakan tentang fadilat surah As-Sajadah ni. Baik, surah As-Sajadah ni nak sebutkan bahawa ia sangat dekat lah. Selain daripada surah Yasin, yang mana paling dekat lah. Sebab surah Yasin ni selalu kita baca luar daripada solat. Dan jarang-jarang juga saya dengar orang baca surah Yasin ini dalam solat. Wallahualam lah. Jadi jarang lah. Tapi surah Sajadah ni kita baca dalam solat. Mungkin sebahagian tuan-tuan dan perempuan yang telah pun menghafal surah As-Sajadah ni. Jadi insya-Allah pada pertemuan untuk siri tadabbur ini kita nak cuba merungkaikan tentang surah As-Sajadah ni. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita kefahaman dan membantulah untuk kita lebih khusyuk dan juga kita tadabbur ayat-ayat Al-Quran insya-Allah. Baik. Jadi surah As-Sajadah ni walaupun saya tak tulis di sini, tapi kita dapat memahami dan melihat kepada latar belakang surah As-Sajadah ini adalah surah yang kalau tengok di sini, saya ada letakkan dua nombor di sini. Nombor di sini merujuk kepada yang atas ini nombor penurunan. Maknanya bila kita tengok di sini 74, 75 dan juga 76. 74, 75 dan juga 76. Yang ini mengikut penurunan. Sebab bila tuan-tuan dan perempuan buka pada mushaf, bila tengok pada mushaf, bukan nombor 75 lah. 75 ni dah juzuk-juzuk yang dah belakang lah. Hampir kepada juzuk amma dah. Baik, yang ni di sudut penurunan. Ini 74, 75, 76. Jadi saya sebut penurunan dulu kerana ketika mana ia turun, inilah nombornya yang disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman Habanakah dalam kitab tafsir beliau. Tafsir tafsir beliau lah, Ma'arij Tafakkur. Jadi ada juga pandangan-pandangan yang lain dalam kitab tafsir bahawa mengatakan surah As-Sajadah ni merupakan surah yang ke-71. Ini selepas daripada surah An-Nahlu dan sebelum daripada surah Nuh. Surah An-Nahlu surah yang ke-70, surah As-Sajadah 71, surah Nuh 72. Jadi ada juga yang berpandangan sedemikian. Jadi kalau kita tengok kedua-dua pandangan ni, maknanya dia tak larilah daripada lebih kurang 70 lebih. Surah yang ke-70 lebih ketika mana ia turun.
Dan dari sudut yang sebelah kanan, sebelah kiri tuan-tuan dan sebelah kanan, sebelah kanan kan, sebelah kanan kita ni adalah yang ni dari sudut turutan mushaf. Yang ini surah Luqman. Bila kita buka sebelum surah As-Sajadah, surah Luqman, yang ini surah ke-31, surah As-Sajadah, surah 32 dan surah Al-Ahzab, surah yang ke-33. Baik. So, jadi apabila kita menyebutkan surah As-Sajadah ni adalah surah yang ke-75 turun, ini bermakna surah ini turun di Makkah. Kenapa? Kerana kalau secara mudah calculationnya, mudah kira untuk kita memahami ataupun kita mengetahui surah manakah yang diturunkan sebelum hijrah, iaitu yang disebut sebagai Makkiyah, dan surah manakah yang disebutkan sebagai Madaniyah, surah yang diturunkan selepas daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selepas hijrah Nabi SAW. Jadi secara mudahnya, yang ini kita ada, walaupun ada beberapa pandangan yang mengatakan ada surah-surah yang di ikhtilaf dari sudut sama ada ia Makkiyah ataupun Madaniyah. Tapi kalau kita bahagi kepada dua, sebahagian ulama memudahkan kita, iaitu kita mengingati bilangan ayat surah Al-Baqarah. Bilangan ayat surah Al-Baqarah 286. Jadi ini kita ambil di belakang 86 itu adalah surah Makkiyah, dan 28 baki 28 adalah surah-surah Madaniyah. Ini kalau kita mengambil pandangan yang mengatakan tidak ada ikhtilaf tu ada, cuma ada pembahagiannya itu antara Makkiyah dan Madaniyah. Maknanya 86 Makkiyah, 28 Madaniyah. Maknanya kita bila campur ada 114 surah. Jadi bila kata surah As-Sajadah ini merupakan surah yang ke-75, makna kata satu yang kita dapat faham dan kita dapat daripada nombor itu adalah surah ini adalah surah Makkiyah. Surah Makkiyah. Yang kedua, dapat juga kita faham apabila surah As-Sajadah ini adalah surah yang ke-75, ini bermakna surah ini antara surah yang agak lewat ataupun di akhir fasa dakwah Nabi SAW. Kenapa? Kerana Nabi SAW berdakwah di Makkah sebelum daripada hijrah selama lebih kurang 13 tahun. Jadi selama 13 tahun tu ada 3 fasa. Fasa yang pertama adalah fasa dakwah secara tersembunyi. Jadi 3 tahun pertama Nabi SAW berdakwah secara tersembunyi. Kemudian Nabi SAW berdakwah pada tahun yang keempat hingga tahun yang ke-10, 7 tahun. Ya, ini fasa dakwah Nabi SAW di Mekah secara terang-terangan. Ini di dalam kota Mekah, iaitu Nabi SAW berdakwah kepada kumpulan ataupun kelompok yang datang daripada orang Arab. Yang ini datang ke Mekah untuk berdagang ataupun untuk menunaikan haji secara jahiliah lah. Maka Nabi SAW dakwah kepada mereka yang di dalam kota Mekah. Dan 3 tahun yang terakhir, yakni tahun yang ke-11 dan hingga tahun yang ke-13, dakwah Nabi SAW, mula dakwah Nabi SAW di luar kota Mekah, di sekitar kota Mekah, antaranya di Taif, dan pada waktu ini juga selepas daripada kematian 2 insan yang paling Nabi sayangi, iaitu Sayyidatina Khadijah dan juga Abu Talib, maka lebih kuatlah tentangan kepada Nabi SAW. Jadi disebutkan pada fasa-fasa yang terakhir ini adalah fasa yang sangat mencabar kepada dakwah Nabi SAW. Sebutkan tahun kesedihan itu bukan kerana Nabi sedih kematian tu, ya, sedih kematian tu satu benda yang lumrah sebagai sifat insani, tapi yang lebih menyedihkan Nabi kerana pada waktu itu penolakan, tentangan
banyak berlaku kepada Nabi SAW terhadap dakwah baginda. Jadi saya telah sebutkan dalam surah Yasin yang saya katakan, saya mengambil pandangan yang mengatakan bahawa surah Yasin ni awal turun fasa ketiga. Ini fasa ketiga yang di awal fasa ketiga. Manakala surah As-Sajadah ni kira dah hampir lah sebelum daripada hijrah Nabi SAW. Ini di penghujung dakwah Nabi SAW di Makkah, ataupun di penghujung fasa yang ketiga, kerana nombornya adalah yang ke-75. Adapun itu adalah ini adalah ijtihad para ulama lah. Yang ini kita tidak mengatakan secara yakin bahawa ini memang turun waktu ni. Ada sebahagian macam Al-Maududi, beliau menyebutkan surah As-Sajadah turun di pertengahan. Ini boleh jadi juga maknanya adalah sebahagiannya turun ayat-ayat, antaranya ayat-ayat berkaitan tentang galakan untuk melakukan ibadah. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Ayat yang ke-17. Yang mana memberikan motivasi untuk melakukan amal soleh. Jadi boleh jadi ayat-ayat itu turun lebih awal. Jadi cuma keseluruhan lengkapnya, ini nombornya adalah yang ke-75 ala kulli hal. Baik. Jadi apabila telah kita mengetahui tentang kedudukan surah As-Sajadah, tentang penurunan surah As-Sajadah dari sudut Makki Madani, iaitu Makkiyah, dari sudut bila ia diturunkan, ini kita boleh katakan pada akhir-akhir dakwah Nabi SAW di Makkah. Dan yang menariknya, nanti kita akan tengok bagaimana surah-surah yang bermula dengan Alif Lam Mim ini adalah surah-surah yang diturunkan di akhir dakwah Nabi SAW di Makkah dan di awal Nabi SAW berdakwah di Madinah. Jadi kita akan sebutkan surah-surah yang bermula dengan Alif Lam Mim. Ada lebih kurang 6 surah, termasuk surah As-Sajadah ni. Baik. Jadi kalau kita tengok surah As-Sajadah yang merupakan surah yang ke-75 turun ini, yang mana sebelumnya adalah surah Al-Mu'minun, surah yang ke-74. Jadi kebiasaannya untuk kita memahami surah ini dan suasana turunnya, dan kenapa turun selepas surah ini dan turun sebelum surah sekian-sekian, adalah kita mengetahui tentang tema sesuatu surah, dan kita melakukan ataupun meletakkan, melihat kepada munasabah, ini keterikatan di antara sesuatu surah. Jadi keterikatan di antara satu surah dengan satu surah yang lain, ini kita boleh melihat daripada dua sudut. Ini sudut yang pertama adalah yang ini dari sudut penurunan. Kerana dari sudut penurunan ini untuk kita faham kenapa surah ini turun kepada Nabi SAW. Dari sudut turutan mushaf, untuk kita faham kenapa surah ini disusun sedemikian untuk kita memahami Al-Quran ini. Baik, kalau dari sudut penurunan, maknanya surah ini adalah surah yang ke-75, sebelumnya adalah surah Al-Mu'minun. Maka SAS ini, kalau tengok di dalam nota ini, SAS ini adalah surah As-Sajadah lah, saya ringkaskan, turun selepas daripada surah Al-Mu'minun, Sam. Jadi surah Al-Mu'minun, di awal sekali Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang qad aflahal mu'minun. Ini Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan ciri-ciri orang beriman. Ini dengan pelbagai cirinya, yang menjaga auratnya, yang menjaga solatnya, yang menjaga kemaluannya, yang menjaga tidak laranya dan sebagainya. Ini ciri-ciri orang beriman. Dan surah As-Sajadah adalah surah yang menceritakan mauqif ataupun cerita tentang sikap, stand orang-orang beriman ini di hadapan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Ciri-ciri yang beriman dalam surah Al-Mu'minun dan surah As-Sajadah, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang bagaimana pula kita nampak ciri-ciri itu dilaksanakan ataupun ditatbikkan, dibumikan, iaitu dengan bersujud di hadapan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adanya sifat-sifat orang beriman dalam surah Al-Mu'minun
maka sifat-sifat itu dibumikan di dalam surah As-Sajadah, iaitu dengan bersujud. Ya, ini penuh takut dan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana dalam surah As-Sajadah juga akan menceritakan tentang ayat-ayat berkaitan dengan Allah sebagai pentadbir. Ayat yang dimaksudkan boleh jadi ayat tu kauniyah. Ini ayat-ayat penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun ayat-ayat makru'ah, iaitu ayat-ayat yang dibaca oleh manusia. Ya, inilah ayat-ayat Al-Quran. So As-Sajadah ni, surah As-Sajadah, surah yang mana menceritakan tentang respon ataupun sikap orang beriman itu ketika mana berhadapan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kemudian surah yang turun selepas daripada surah As-Sajadah, iaitu surah At-Tur. Wat-Tur. Ini At-Tur ini adalah surah As-Sajadah turun sebelum surah At-Tur. Jadi surah At-Tur apakah yang mana yang disebutkan oleh dalam surah At-Tur ini? Perbincangannya adalah perbincangan tentang Tur ini. Nama Tur itu adalah nama bukit. Disebut sebagai Bukit Tur Sina. Wat-Tur. Jadi Bukit Tur Sina ini adalah cerita tentang Nabi Musa alaihissalam. Cerita di mana tempat berlakunya penurunan wahyu. Jadi surah As-Sajadah yang mana kita sebut tadi menceritakan sikap terhadap Al-Quran, respon terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka surah At-Tur membenarkan berlakunya penurunan wahyu dengan sumpah tempat turunnya. Walaupun Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang kisah Nabi Musa dengan bersumpah dengan Bukit Tur Sina itu, ini nak menunjukkan bahawa pada zaman Nabi Musa alaihissalam, Allah bersumpah dengan Bukit Tur Sina kerana itu adalah tempat turunnya wahyu. Perkara penurunan wahyu ini adalah satu benda yang pernah berlaku. Dan ia adalah benar. Bukanlah cerita-cerita rekaan. Ini satu benda yang benar. Kerana bila kita faham tentang surah-surah yang diturunkan di akhir dakwah Nabi SAW ini, keadaan orang musyrikin pada ketika itu, mereka dah ada sedikit ilmu tentang agama-agama yang terdahulu. Sebab apa? Sebab asalnya mereka ini orang Yahudi berada di Madinah. Jadi mereka ni waktu Nabi SAW tidak diangkat menjadi Rasul, mereka tak adalah, orang kata, tak cara mana lah dengan agama-agama yang sebelum ini pun. Mereka berpegang dengan kefahaman mereka, yang mereka dakwa masih lagi berpegang kepada agama Nabi Ibrahim. Walhal telah banyak penyelewengan yang berlaku. Jadi selepas daripada dakwah Nabi SAW, jadi mereka nak cuba untuk berhujah, ini berlawan dengan Nabi SAW, mendatangkan hujah. Jadi mereka ada yang pergi berguru dengan orang Yahudi, antaranya Nadir bin Haris. Ini disebutkan dalam surah Luqman. Nadir bin Haris, yang mana dia cuba mengetahui tentang agama-agama yang terdahulu. Antaranya mungkin kalau kita pernah dengar tentang Asbabun Nuzul surah Kahfi. Ini pertanyaan-pertanyaan kepada Nabi SAW tentang perkara-perkara yang dahulunya berlaku, yang mana mereka dapati daripada ahli kitab. Yang ini daripada orang Yahudi di Madinah. So nak sebutkan di sini, mereka dah memahami tentang bahawa kisah Nabi Musa itu, ini yang diturunkan kepada orang Yahudi, kisah tentang orang Yahudi, Bani Israel, yang mana kisah ini adalah kisah yang benar. Memang ada dari sudut kebenaran, ada wahyu yang diturunkan kepada Nabi Musa dan diturunkan di Bukit Tur, Bukit Tur Sina. Jadi ini menunjukkan bahawa ketika mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala menurunkan Al-Quran di Mekah, di Mekah pada waktu ini menunjukkan bahawa ia adalah satu benda yang benar. Kerana sumpahan yang mana saya sebut dalam surah
yang kita ambil daripada surah Yasin dulu. Sumpahan juga boleh membawa maksud iaitu kebenaran sesuatu, iaitu nak menggambarkan apa yang sama dari sudut ciri-cirinya itu, apa yang disumpah itu, maka ia juga adalah benar. Dalam konteks ini, iaitu tempat penurunan wahyu kepada Nabi Musa di Bukit Tur Sina itu adalah benar, maka tempat turunnya wahyu akhir zaman, Nabi akhir zaman di Mekah itu adalah benar. Jadi apabila orang beriman ini dikuatkan lagi dengan meyakini Al-Quran ini benar kerana sedang turun pada waktu itu. Dalam surah At-Tur yang menunjukkan bahawa Al-Quran diturunkan di Makkah. Jadi menguatkan tentang tempat turunnya wahyu. Selain daripada melihat kepada sikap terhadap Al-Quran, yang ini menambahkan keyakinan. Dari sudut ini benar-benar satu wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di sini. Pemilihan Allah di tanah Arab ini. Baik. Jadi itu kita nampak dari sudut kesinambungan ataupun keterikatan di antara surah As-Sajadah. Ya, ini surah yang ke-75 dengan surah Al-Mu'minun dan juga surah At-Tur. Baik. Kemudian kalau kita melihat daripada sisi yang kedua, ini dari sudut turutan mushaf. Ini surah Sajadah adalah surah yang ke-32. Yang mana sebelumnya adalah surah Luqman. Surah As-Sajadah berada selepas daripada SL. Ini selepas daripada surah Luqman. Ini surah Luqman, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang sumber hikmah. Kita tahu bahawa Luqman ini digelar sebagai Luqmanul Hakim. Sebagai Luqman Al-Hakim, yakni Luqman yang mempunyai ataupun yang diberikan walaqad ataina Luqmanal hikmata, yakni diberikan sifat hikmah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Luqman, sumber hikmah itu adalah iman. Dan sumber hikmah iman itu adalah antaranya terhadap Al-Quran. Kerana surah Luqman juga adalah surah yang bermula dengan Alif Lam Mim dan juga menyebutkan tentang Al-Quran selepasnya. Jadi sumber hikmah itu adalah iman, dan iman itu sumbernya itu daripada Al-Quran. So dalam surah Sajadah ini menceritakan tentang bagaimana keimanan itu terkait dengan sikap seorang itu dengan wahyu, iaitu sujud dan juga dalam keadaan takut dan juga harap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan selepas daripada surah As-Sajadah, yang disebutkan kepada kita selepas daripada surah As-Sajadah adalah surah Al-Ahzab. Surah As-Sajadah berada sebelum surah Al-Ahzab. Ini Al-Ahzab selepas daripada surah As-Sajadah. Baik, jika dalam surah As-Sajadah menyebutkan tentang sikap terhadap wahyu dan berpaling daripada kafirun. Ini tambahan yang di akhir surah As-Sajadah Allah cerita tentang fa'rid anhum wantazir innahum muntazirun. Ini jauhilah mereka. Ini berpalinglah daripada orang yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan surah Al-Ahzab Allah Subhanahu Wa Taala memulakan dengan arahan jangan mentaati orang-orang kafir dan juga orang-orang munafik. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut ya ayyuhan nabiyyu taqillah wala tuta'il kafirin wal munafiqin. Ya, ini nak menunjukkan bahawa antara tanda kebenaran orang yang mengikut Al-Quran, orang yang sujud, orang yang bagaimana dia menyembahkan diri dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ini merasa hina di hadapan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala, menunjukkan kepada ketaatan. Sujud ini menunjukkan kepada ketaatan. Maka ketaatan sepenuhnya adalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan ketaatan kepada kekuasaan, bukan ketaatan kepada orang-orang kafir ataupun orang munafik. So kita nampak sama ada surah ini dilihat dari sudut penurunannya, dia mempunyai kaitan antara satu sama lain, dan sama ada surah ini dilihat dari sudut turutan mushaf juga ada kesinambungan ataupun keterikatannya. Baik.
Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada sebarang persoalan, jadi tak ada masalah sama ada kalau tuan-tuan nak angkat tangan ke, raise hand, ataupun nak terus tulis dalam chat pun tak ada masalah. Ini kita boleh bincangkan insya-Allah. Mana tahu kalau ada persoalan lah berkaitan dengan apa yang saya bentangkan ni. Baik. Jadi kita lihat satu lagi lebih mendalam. Kalau tadi di sini saya meletakkan munasabah ataupun keterikatan di antara surah ini mengikut tema. Mengikut tema surah. Tema besar sesuatu surah. Di sana ada juga yang dipanggil sebagai munasabah. Yang ini keterikatan berdasarkan ayat-ayat. Jadi penghujung ayat surah Luqman dengan surah As-Sajadah ataupun di awal surah As-Sajadah. Penghujung surah As-Sajadah dengan di awal surah Al-Ahzab. Yang ini keterikatan di antara ayat. Apa yang saya sebutkan kepada tuan-tuan dan puan-puan sebentar tadi dalam nota yang slide ini adalah keterikatan dari sudut tema. Tema-tema besar. Jadi kita melihat satu sudut yang lain, yang ini keterikatan munasabah antara surah As-Sajadah dan surah Luqman. Dengan lebih detail, iaitu apabila Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam surah Luqman pada ayat yang terakhir, ayat yang ke-34. Ini ayat yang terakhir. Ya, ini Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan innallaha indahu. Ini mukaddimahnya, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala jualah pengetahuan. Ada 5 pengetahuan yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan. Apa yang pertama? Ilmu sa'ah, iaitu tentang hari kiamat. Yang kedua, dan dialah jua yang menurunkan hujan, wa yunazzilul ghaitha. Dari sudut bagi Allah Subhanahu Wa Taala pengetahuan bilakah turunnya hujan. Hujan yang lebat yang bagaimana? Hujan yang akan menyebabkan kerosakan ke, ataupun hujan yang membawa rahmat. Jadi kita doakan juga kalau ada daripada tuan-tuan dan puan-puan yang daripada utara, yang mana saya baca berita semalam tentang di Yan, Kedah kan, yang ni berlaku kepala air dan banjir yang agak besar lah. Saya sendiri orang Sungai Petani, orang Sungai Petani Kedah, tapi tak adalah kampung di Yan kan. Cuma kita doakanlah kepada kalau ada tuan-tuan dan puan-puan ataupun sanak saudara, kaum kerabat ataupun kawan-kawan yang berada di sana, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan urusan mereka. Baik. Jadi wa yunazzilul ghaitha, yang dua yang menurunkan hujan. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu bila, di mana, apakah hujan itu yang akan memberikan manfaat kepada manusia ataupun sebagai ujian. Wa ya'lamu ma fil arham, dan juga yang mengetahui dengan sebenar-benarnya tentang apa yang ada di dalam rahim ibu yang mengandung. Kerana satu benda yang menarik, yang ini di dalam rahim ibu yang mengandung ini, kita tengok kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala sangat besar kepada janin tersebut. Segala makan dan minum, apa yang masuk, apa yang, walaupun ibu itu yang memilih untuk makan, tetapi nutrien yang nak berikan sumber kepada bayi tersebut, ini kedudukan bayi tersebut, kepala di bawah ke kepala di atas, kaki dan tangan, perkembangan bagaimana nak dijadikan tulang, nak jadikan daging dan sebagainya, jari jemari, nak ditiupkan roh, itu sepenuhnya adalah di bawah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia, ibu-ibu, yang ini hanya membawa kandungan itu hari demi hari selama 9 bulan. Tapi apa yang berlaku di dalam alam rahim itu hanya berada dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada. Dan tiada seorang pun yang betul mengetahui tentang apakah yang akan diusahakannya esok. Maksudnya apa yang kita boleh buat esok. Apa yang kita mampu buat. Bukan sekadar mampu buat, dan apakah kita masih lagi hidup esok pun kita tidak akan tahu. Dan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi negeri manakah ia akan mati.
Ini bukan sekadar kita tak tahu mati, tapi kita tak tahu di manakah kita mati. Kita tak tahu asbab kepada kematian kita. Tapi apa yang kita pasti, apa yang kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kematian yang tidak mengejut. Kematian yang mana sebelumnya kita sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan. Dan Allah menutup surah Luqman ini dengan Allah menyebutkan innallaha alimun khabir. Allah Subhanahu Wa Taala lah yang maha mengetahui dan maha meliputi pengetahuannya. Meliputi ini menunjukkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, khabir ini kira pakar lah. Baik. Baik, apa munasabahnya dengan surah As-Sajdah? Ini kita nak tengok. Baik. Yang pertama tentang ilmu sa'ah. Ini bagi Allah Subhanahu Wa Taala lah ilmu sa'ah. So kita nak faham, nak tahu dari sudut apa pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala itu, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah As-Sajdah. Yang ini Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan pada ayat yang ke-5 dan ke-6. Jadi apa yang saya tulis di sini bukanlah terjemahan, tapi ringkasan. Yang ini terjemahan, tuan-tuan dan puan boleh tengok kepada nota lah. Maaf, tengok kepada Al-Quran. Yang ini nota ni saya tuliskan ringkasan. Jadi ringkasan ni maknanya poin yang penting yang berada dalam ayat yang ke-5 dan ke-6. Baik, ayat yang ke-5 dan ke-6 ni Allah cerita tentang Allah lah yang mentadbir muka bumi ini dengan menurunkan peraturan-peraturan, menurunkan sebab-sebab daripada langit. Asbab bagi sesuatu peristiwa daripada langit. Kemudian summa ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruh. Yang ini dialah juga yang mengangkat naik semula segala yang berlaku itu untuk dihakimi. Kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'udun, pada suatu masa yang banyak bilangan tahunnya. Maknanya satu tempoh yang lama, iaitulah tentang hari kiamat, ilmu sa'ah. Yang ini Allah Subhanahu Wa Taala nak sebut, Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang tahu. Dan Allah Subhanahu Wa Taala jugalah yang mana di dalam pengetahuan Allah berapakah bilangan tahun itu, walaupun disebutkan sehari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia, tapi dari sudut lamanya itu, ini kita tidak dapat mengetahui secara tepatnya, melainkan ia hanyalah di dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala sebut pada ayat yang ke-6, zalika alimul ghaibi wasyahadatil azizur rahim. Ya, ini Allah Subhanahu Wa Taala lah jua yang mana alimul ghaib, yang mengetahui sesuatu perkara yang ghaib dan sesuatu perkara yang nyata. Ini disebutkan semua pengetahuan, tidak ada satu pun perkara yang terlepas daripada pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian wa yunazzilul ghaitha, ini Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan hujan, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut pada ayat yang ke-27. Ini persoalan tentang kepada orang yang mereka yang enggan untuk bersyukur, agar mereka meneliti, melihat kepada hujan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang menyebabkan tanah yang kering kontang subur semula, dan juga air hujan itu memberikan manfaat untuk mereka minum dalam kehidupan harian dan juga untuk ternakan mereka. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sebut ayat 27, awalam yarau anna nasuqul ma'a ila al-ardil juruzi fanukhriju bihi zar'an ta'kulu minhu an'amuhum wa anfusuhum afala yubsirun. Dan tidakkah mereka yang tidak mahu taat dan bersyukur itu melihat bahawasanya kami mengarahkan turunnya hujan ke bumi yang kering kontang, lalu kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanaman-tanaman yang daripadanya dimakan oleh binatang-binatang ternakan mereka dan mereka sendiri. Jadi mengapakah mereka tidak mahu memerhati supaya taat dan juga bersyukur? Jadi persoalan tentang turunnya hujan ini adalah persoalan untuk kita mensyukuri nikmat Allah. Persoalan tentang ilmu sa'ah tadi, yang pertama adalah persoalan untuk kita rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab surah As-Sajdah ni surah yang menceritakan tentang antaranya tentang takut dan juga harap. Khaufan wa tama'a. Ini kita meletakkan rasa takut
kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dalam masa yang sama kita berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ilmu sa'ah ini untuk kita rasa takut. Yang ini sebagai langkah kita berjaga-jaga jika mana datangnya hari kiamat. Persiapan kita. Dalam masa yang sama kita berharap juga. Berharap dari sudut amal kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa yunazzilu ghais. Yang ini kita takut dari sudut mudah-mudahan kita dijauhkan bencana. Tapi kita mengharapkan juga hujan yang diturunkan itu menyebabkan dapat hasil yang baik kepada kita. Wa ya'lamu ma fil arham. Dan Allah Subhanahu Wa Taala lah yang mengetahui apa yang berada di dalam alam rahim. Yang ini daripada ayat 7 dan ayat 9 dalam surah As-Sajadah. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan penciptaan manusia yang bermula daripada tanah. Allazi ahsana kulla syai'in khalaqah wa bada'a khalaqal insani min tin. Yang ini penciptaan yang paling baik, iaitulah penciptaan manusia yang mana Allah memulakan penciptaan manusia ini daripada tanah. Ini dari sudut daripada tanah ni, ini Nabi Adam alaihissalam. Summa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Ini kemudiannya anak cucunya itu, ini kejadiannya itu daripada air mani. Ini daripada tanah itu adalah Nabi Adam alaihissalam. Dan keturunannya itu daripada air mani. Yang ini kita. Pun begitu masih lagi kita ini juga ada dari sudut sumber-sumber tanah. Kita makanan kita sayur, makanan kita lembu dan sebagainya, juga makan makanan yang juga berasal daripada tanah. Ada unsur tanah itu di dalam diri kita. Dan kemudian menyempurnakan kejadiannya. Summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhih. Menyempurnakan kejadian dengan meniupkan ruh serta dikurniakan pendengaran. Wa ja'alakum sam'a wal absara wal afidah. Pendengaran, penglihatan dan hati supaya manusia ni bersyukur. Tetapi malangnya ramai daripada kalangan manusia ni tidak bersyukur. Qalilan ma tashkurun. Sedikit sangat mereka yang bersyukur. Kenapa? Kerana wa ya'lamu ma fil arham. Ini Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui sesuatu yang berada di dalam rahim seorang ibu itu, menunjukkan bahawa setiap manusia, tidak ada seorang pun yang mana terkecuali daripada dia pernah duduk di dalam rahim seorang ibu. Kalau kita kata wa yunazzilu ghais, mungkin ada orang kata tempat kami panas, jarang hujan. Sesekali sahaja hujan. Tetapi berada di dalam rahim, yang berada di dalam rahim itu adalah satu perkara yang mana semua manusia merasai nikmat itu. Nikmat yang ini berada di dalam rahim itu apabila Allah Subhanahu Wa Taala yang mengatur segala perkara ketika mana kita berada di alam rahim. Tetapi apabila manusia keluar daripada alam rahim, sikit sekali mereka yang kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mengurniakan, yang mengatur kehidupannya bermula daripada alam rahim lagi. Baik, kemudian wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada. Ya, ini kita tidak mengetahui tentang apakah yang akan berlaku kepada kita. Apakah yang kita akan lakukan pada hari-hari kemudian, ghada, hari esok. Kalau bahasa orang utara, saya tak pasti, mungkin sama kot. Bila kita kata sebut esok-esok ni, esok ni kadang-kadang bukan bermakna hari Jumaat. Esok ni maknanya mungkin masa yang akan masa yang jauh lagi. Boleh jadi esok ni menunjukkan kepada hari kiamat pun boleh membawa maksud ghada. Baik. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah As-Sajadah ayat yang ke-5 dan ke-13. Yang ini menunjukkan kepada ayat yang ke-5 menunjukkan Allah yang mentadbir perihal makhluknya dan menurunkan peraturan-peraturannya. Jadi manusia ini tidak mengetahui apa yang akan berlaku pada dirinya di hari kemudian. Di hari esok, sama ada esok itu esok hari Jumaat ataupun esok itu menunjukkan kepada ketika mana kita berada di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat. Apa yang penting pada ayat yang ke-13 Allah Subhanahu Wa Taala sebut
maka pengakhiran manusia ini bergantung kepada kepatuhannya. Tema besar surah As-Sajadah ini dari sudut kepatuhan, dari sudut sikap respon terhadap ayat-ayat Al-Quran. Ini kepatuhan peraturan yang diturunkan pada ayat yang kelima, ayat yang ke-13 menunjukkan tentang perakhiran. Sama ada manusia itu pengakhirannya itu baik ataupun pengakhirannya itu buruk. Yang ini bergantung kepada kepatuhannya terhadap peraturan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada dia berjaya menyelesaikan ataupun mengikut peraturan tersebut ataupun dia telah melanggar peraturan-peraturan tersebut. Jadi kita hidup ini, bila kita meyakini kehidupan kita ini adalah berdasarkan peraturan dan caturan Allah Subhanahu Wa Taala, kita mudah untuk nak redha. Dan benda ini bukan satu benda yang mudah lah. Kita diuji dengan pelbagai perkara. Jadi nak redha ni satu benda yang sukar bagi seorang manusia yang lemah. Yang ini kita sebut pada diri kita sendiri. Tetapi bila kita meyakini bahawa setiap sesuatu yang akan berlaku kemudian ini di bawah urusan takdir Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang paling penting adalah bukan apa yang akan berlaku esok dalam kehidupan dunia kita, tapi apa yang berlaku esok dalam kehidupan akhirat kita. Yang mana di sana bila sampai kepada hari akhirat tidak ada dah jalan balik, jalan pulang. Itu yang lebih menakutkan. Dan kemudian yang kelima, bi ayyi ardin tamut. Yang ini di manakah manusia ini? Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Yang ini tidak mengetahui di manakah tempat kematian manusia yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut pada ayat yang ke-10 dan ke-11. Yang ini orang kafir pada ayat yang ke-10 mendustakan mereka akan dihidupkan semula. Bahkan mereka juga mendustakan balhum biliqa'i rabbihim kafirun, mereka mendustakan pertemuan semula, pertemuan dengan atau tersilap tulis pertemuan dengan Tuhannya, pertemuan semula dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Namun Allah Subhanahu Wa Taala sebut qul yatawaffakum malakul maut, bahawa sesungguhnya malaikat maut itu akan datang kepada kamu untuk mengambil nyawa mereka dan akan kembali, summa ila rabbikum turja'un, akan kembali untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nak sebutkan kepada kita, memang kita tidak mengetahui bila kita akan mati, di mana kita akan mati, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan bahawa kematian itu pasti. Sebab itu ketika mana para sahabat, ada sahabat yang datang kepada Nabi SAW tanya tentang masa depan, ada yang tanya tentang hari kiamat, maka Allah Subhanahu Nabi SAW sebutkan bahawa apa yang kamu siapkan untuknya. Yang ini bukan kita kisah-kisah dari sudut bila aku nak mati, kat mana aku nak mati, tetapi apa yang kita cuba laksanakan ataupun cuba kita beramal untuk menghadapi hari kematian. Baik, itu satu munasabah yang pada saya cukup menarik dan juga cukup cantik, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan daripada surah As-Sajadah dan juga surah Luqman. Baik, masya-Allah, sekarang ni kita ada 74 orang ahli ataupun partisipan yang bersama dengan kita, dan mungkin ada juga yang bersama dengan kita di live di Facebook. Jadi insya-Allah mudah-mudahan Allah berkati kita semua insya-Allah. Baik, kemudian kita tengok kepada nama-nama surah As-Sajadah. Yang mana nama-nama surah As-Sajadah ini disebutkan oleh para ulama sekurang-kurangnya ada 4 lah. Nama yang terdapat pada mushaf itu adalah As-Sajadah, surah As-Sajadah. Ini kita faham nama yang terdapat pada mushaf itu disebut sebagai tauqifi, satu benda yang terhenti. Ini menunjukkan bahawa surah nama ini adalah nama yang disebutkan oleh Jibril alaihissalam kepada Nabi SAW. Daripada Jibril kepada Nabi SAW. Ini daripada Allah Subhanahu Wa Taala nama itu. So sebab itu tema, para ulama nak mengeluarkan tema itu berdasarkan namanya, dan nama yang tauqifi, nama yang tidak boleh berubah, yang memang ada dalam mushaf itu. Adapun sebahagian ulama juga menyebutkan bahawa pada As-Sajadah ini ada nama-nama yang lain,
nama-nama yang bersifat taufiqi. Yang ini menunjukkan kepada ijtihad oleh para ulama. Dan benda ini bukanlah satu benda yang bukanlah satu benda yang pelik kan, kerana dalam contoh surah Al-Fatihah kan, surah Al-Fatihah kan, selain daripada nama Al-Fatihah ada juga nama disebut Ummul Kitab, ada disebutkan Ummul Furqan, ada disebut Wafiyah, Kafiyah dan sebagainya, banyak nama itu. Baik. Jadi ada persoalan dalam ruang chat yang bertanya, nak tanya apa maksud bilangan 74, 75, 76 tadi, tertinggal. Susunan surah, Puan Nuraini dah sebutkan tadi, iaitu susunan turunnya surah. Maknanya surah As-Sajadah adalah surah yang ke-75 turun. Selepas surah yang ke-74 surah Al-Mu'minun dan surah yang ke-76 surah At-Tur. Ini di sudut penurunan. Terima kasih Puan Nuraini dan juga pertanyaan tu. Baik. Jadi nama As-Sajadah ini diambil daripada ayat yang ke-15. Yang ini kita ma'ruf lah. Yang ini kita baca dan selalunya kita akan sujud sejadah lah. Innama yu'minu biayatina alladhina idza zukiru biha kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Yang ini ayat yang ke-15. Dan menariknya, ayat sajadah dalam Al-Quran ada 15. Dan ayat yang ke-15 dalam surah As-Sajadah adalah ayat berkaitan dengan sajadah. Dalam Al-Quran ada ayat sajadah kan, yang kita sebut ayat sajadah tu ada 15. Nanti kita akan bincangkan kenapa ayat-ayat sajadah ni berada dalam surah-surah yang tertentu. Contoh dalam surah Al-Hajj ada 2 ayat sajadah, sedangkan namanya bukan sajadah. Kenapa ada surah? Jadi kita akan sebutkan perbincangan tu bila sampai nanti pada ayat yang membincangkan tentang ayat ke-15 lah, surah As-Sajadah ni. Cuma dari sudut penamaan daripada ayat Al-Quran surah As-Sajadah sendiri, nama As-Sajadah tu diambil berdasarkan ayat yang ke-15. Ini satu benda yang biasa berlaku. Dan surah Luqman dinamakan Luqman, ayat yang ke-12, wa laqad atayna Luqmanal hikmata an yashkur lillah. Dinamakan surah itu berdasarkan apa yang ada di dalam surah tersebut. Dan apa yang berada dalam surah tersebut itu menjadi tema utama. Dia biasa macam tu. Kalau kita mudah nak faham, contoh surah Al-Baqarah. Sebab dia panjang kan. Jadi kenapa dinamakan Al-Baqarah? Sebab daripada cerita Al-Baqarah itu, cerita berkaitan dengan lembu itu, yang menceritakan tentang bagaimana orang-orang yang mensia-siakan peluang yang Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada mereka dari sudut kepimpinan. Nanti saya akan ceritakan sedikit ketika mana kita dah sampai tentang surah-surah yang bermula dengan Alif Lam Mim. Baik. Daripada ayat Al-Quran, juga daripada ayat yang ke-16. Yang ini Allah Subhanahu Wa Taala sebut tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Yang ini dinamakan juga madaji'. Yang ini berdasarkan ayat yang ke-16. Ada ulama yang mana kata bahawa kalau berdasarkan ayat yang ke-16 ni ada lagi perkataan madaji' ni di dalam surah Ali Imran ayat 154, surah An-Nisa ayat 34 kan. Yang ini menyebutkan perkataan madaji'. Jadi cuma dia sebahagian kita kata kalau bahasa kita nickname lah, nama-nama timangan, nama-nama tambahan kepada surah As-Sajadah. Baik, al-madaji'. Madaji' ni maksudnya tempat tidur. Tempat tidur ataupun tempat macam bilik ruang tidur lah, ruang tidur kita. Baik. Dan daripada hadis Nabi SAW, daripada hadis Nabawi ada 2 riwayat. Yang pertama yang menyebutkan sebagai Alif Lam Sajadah. Yang ini dalam riwayat Bukhari, Nabi SAW membaca surah ini, iaitu surah As-Sajadah dan juga surah Al-Insan di dalam solat fajar pada hari Jumaat. Nanti kita akan sebut dalam fadilatnya. InsyaAllah nanti saya akan datangkan kepada tuan-tuan dan puan-puan apa hikmah Allah Subhanahu Nabi SAW membaca surah As-Sajadah dan surah Al-Insan pada waktu subuh hari Jumaat. Dan kenapa surah As-Sajadah pada rakaat pertama dan kenapa surah Al-Insan pada rakaat yang kedua. Nanti kita akan bawa hikmah-hikmah dia. Yang tu kita kena tengok munasabah juga. Mungkin munasabah antara surah-surah ini perlukan kepada satu
satu kelas kan. Dan alif lam tanzil, tanzil, alif lam tanzil. Dan ini adalah hadis riwayat Tirmizi bahawa Nabi SAW tidak tidur melainkan membaca surah ini, iaitu surah As-Sajadah dan juga surah Al-Mulk. Jadi juga nanti kita akan tengok dari sudut apa, kenapa Nabi SAW tak tidur melainkan membaca surah ini, dua surah ini, dari sudut munasabahnya insya-Allah. Baik. Kemudian maka daripada perbincangan kita tadi, kita mengetahui bahawa tema utama bagi surah As-Sajadah ini adalah tentang penjelasan tentang kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala mentadbir alam ini. Allah Subhanahu Wa Taala sebut bahawa yudabbirul amr minas sama'i ilal ardi summa ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu alf sanatin mimma ta'uddun. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Jadi penjelasan tentang kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala pentadbir alam ini yang seharusnya orang-orang beriman sujud pada keagungannya dengan rasa penuh takut dan juga harap kepada Allah. Khaufan wa tama'a. Jadi surah As-Sajadah surah yang nak meneliti tentang bagaimana sepatutnya kita ini sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang mentadbir urusan kita untuk kita respon kita terhadap apa yang telah Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Sudut ayatul kauniyah dan juga ayat-ayat Al-Quran. Ini kita sujud penuh rasa penghinaan, penuh rasa takut dan juga harap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi berdasarkan tema surah ini, kita dapat meneliti tentang pembahagian ayat-ayat Al-Quran ataupun ayat-ayat dalam surah As-Sajadah ini mengikut tema yang disebutkan. Seperti mana yang saya pernah sebutkan dalam surah Yasin, sebahagian yang mungkin berada bersama saya dalam tadabbur surah Yasin, yang mana ayat Al-Quran ini paling kurang ada tiga. Paling kurang ada tiga pembahagian. Yang pertama disebut sebagai muqaddimah. Yang mana muqaddimah ini akan menyebutkan tentang menjuruskan kepada tema-temanya. Kemudian ada isinya. Isi ini nak menceritakan tentang apa yang berlaku di dalam muqaddimah. Dan kemudian penutup. Dan penutup ni kebiasaannya adalah penegasan terhadap apa yang berada dalam isi dan juga berada dalam muqaddimah. Kalau surah Yasin dulu, ayat pertama hingga ayat yang ke-12, itu adalah muqaddimah. Kalau surah As-Sajadah, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9. Ini adalah muqaddimah, yang mana dalam muqaddimah ini menegaskan tentang bahawa Allah Subhanahu Wa Taala pencipta. Allahul ladzi khalaqas samawat, dan juga pengurus, yudabbirul amra minas sama'. Segala perihal langit dan juga perihal bumi. Perihal langit yang lebih besar dan juga perihal bumi, dan dialah juga yang menurunkan kitab, iaitu tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Ini menurunkan kitab kepada Nabi SAW untuk apa? Untuk mengajak litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun, untuk mengajak manusia ini supaya beriman dengan Alkitab. Jadi kalau kita tengok dalam surah As-Sajadah susunannya, Allah sebut Alif Lam Mim, kemudian Allah sebut cerita tentang kitab. Kemudian kitab ini tujuannya apa? Untuk memberikan pengajaran ataupun untuk memberikan peringatan. Jadi untuk nak menegaskan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala yang menurunkan kitab, menurunkan Alkitab yang mempunyai autoriti, maka Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan ayat-ayat yang menceritakan tentang autoriti Allah. Jadi Allah ceritakan tentang Allah yang mentadbir, Allah yang mencipta. Allah ada autoriti kepada kita dalam urusan kehidupan kita. Bahkan dalam urusan ibadah, keimanan, dalam urusan agama kita pun Allah ada autoriti dengan menurunkan Al-Quran. Ini dalam ayat muqaddimah. Jadi kemudian pada ayat yang ke-10 dan hingga ayat yang ke-25, pada waktu ini autoriti Allah Subhanahu Wa Taala dengan Allah menurunkan kitab,
yang diberikan kepada Nabi, dan Nabi ini mengajak manusia untuk beriman, maka manusia ini diberikan pilihan. Sama ada untuk memilih jalan kebahagiaan, jalan kebaikan ataupun keburukan. Maka ayat 10 hingga 25 ini menjadi pengajaran kepada kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala mempamerkan sikap-sikap orang yang kafir dan juga sikap orang yang beriman terhadap kesempurnaan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan pilihan manusia sama ada kufur ataupun beriman itu mempunyai pengakhirannya di hari akhirat. Pilihan manusia di atas dunia ini akan menentukan di mana dan ke manakah pengakhiran manusia ni di hari akhirat. Dan ayat yang 26 dan 30 yang terakhir, kelompok ayat yang terakhir, ini penegasan semula tentang kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala dengan menyatakan bahawa dialah yang menurunkan Al-Quran dan yang menyebabkan orang-orang kafir menyesal kerana keengganan untuk beriman. Jadi surah As-Sajadah ini adalah antara surah yang sangat penting untuk kita baca dan juga fahami ketika mana kita baca dalam solat ataupun imam baca dalam solat, untuk kita rasa menyesal di atas dunia ini supaya kita tak rasa menyesal di hari akhirat. Pengakhiran Allah Subhanahu Wa Taala sebut penyesalan mereka dalam pertengahan ayat yang ke-11, yang kita selalu ayat yang ke-12, yang ketika mana dihamparkan kepada mereka apa yang mereka telah lakukan di atas dunia ini, maka mereka kata apa? Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah. Ini Allah cerita tentang penyesalan orang-orang yang enggan beriman. Jadi bila kita faham tentang perkara ini, satu benda yang akan berlaku kepada kita, tapi sama ada kita ini akan berakhir dengan keimanan, mudah-mudahan, ataupun dengan kekufuran, maka pengakhiran dengan kekufuran itu adalah satu penyesalan. Allah Subhanahu Wa Taala sebut di akhir surah As-Sajadah. Maka sebenarnya walaupun kita ada pilihan, tetapi kita hanya memilih keimanan, kerana itulah sumber daripada keberjayaan kita dunia dan juga akhirat. Baik, jadi kita tengok sedikit berkaitan dengan fadilat surah. Ini ada beberapa fadilat surah yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan. Yang ini Nabi dalam hadis riwayat Muslim, fadilat surah Sajadah. Ini antara surah yang banyak juga fadilatnya, iaitu disebutkan idza qara'a ibnu adam as-sajdata fasajada i'tazala asy-syaitanu yabki yaqulu ya wailahu, wa fi riwayatin abi quraib ya waili umira ibn adam bisujudi fasajada falahul jannah wa umirtu bisujudi fa abaitu faliyan nar. Ini maksudnya jika anak Adam membaca ayat sajadah, ini fadilat ayat sajadah lah keseluruhannya, yang khususnya pada surah Sajadah dan juga ayat-ayat sajadah yang lain, lalu dia sujud, maka syaitan akan menjauhinya sambil menangis. Yang atazala syaitan yabki, syaitan pun berkata celakalah dia, ya wailahu. Ini di dalam riwayat Abu Quraib, kata celakalah aku. Ini syaitan tu kata kepada dirinya sendiri, celakalah aku. Apabila anak Adam, sebab apa dia kata celaka? Sebab apabila anak Adam disuruh untuk sujud, dia pun bersujud, maka baginya syurga. Yang ini sujud ini bukan semata-mata sujud solat, tapi sujud yang ini kita merasa penghinaan kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tema besar surah ini, sujud bukan sekadar sujud solat, tapi sujud yang ini menunjukkan bahawa kita tidak ada benda yang kita takut dan tidak ada benda yang kita harap melainkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan fasajadahu falahul jannah wa umirtu bisujud, dan sedangkan aku sendiri diperintahkan untuk bersujud, ya ini disujud kepada Nabi Adam AS, namun aku enggan, maka bagiku neraka. Hadis riwayat Muslim. Baik, itu yang pertama. Maknanya bila kita baca
Dan kita cuba untuk memahami surah As-Sajadah ni insya-Allah biiznillah kan. Dengan apa ni, kita harap dengan bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan salah satu kepada pintu-pintu untuk kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin insya-Allah. Baik. Kemudian fadilat yang kedua. Oh, saya tak tulis penterjemahan ni. Yang ini surah ini juga dalam ayat yang ke-17 antaranya disebutkan dalam riwayat Bukhari, hadis ini riwayat Bukhari. Ini motivasi untuk beramal soleh. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah tabaraka wa taala, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, a'adattu li ibadis salihin, yakni aku telah sediakan kepada hamba-hambaku yang saleh ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at, yakni tidak pernah mata melihat, tidak pernah telinga mendengar, wala khatara ala qalbi bashar, yakni tidak ada pun seorang pun yang terdetik di hatinya akan nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala sediakan kepada hamba-Nya yang soleh ini. Qala Abu Hurairah, iqra'u in syi'tum, bacalah jika kamu mahu, iaitu fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Ini Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, bermakna tadi dalam hadis yang tadi Allah cerita tentang manusia ini masuk syurga. Dan di dalam syurga itu, walaupun kita pernah baca tentang ayat-ayat syurga, mungkin kita pernah baca juga hadis-hadis berkaitan dengan syurga, tetapi nak sebutkan apa yang berada di dalam syurga itu mata tak pernah nampak, telinga tak pernah mendengar, tak pernah terdetik pun bahawa begitu nikmatnya syurga. Kalau ada sebahagian tuan-tuan dan puan-puan yang bersama dengan saya dulu dalam surah Yasin, ini kita ceritakan bagaimana dalam syurga ini kenikmatan yang menyebabkan seorang itu sibuk sangat-sangat. Dengan kita nampak, oh Masya Allah, kalau begitu pun dengan gambaran kita pun sudah menggambarkan tentang kenikmatan yang penuh dan kenikmatan yang asyik. Tapi Allah kata wala khatara ala qalbi bashar. Bahkan kenikmatan itu lebih daripada itu lagi. Menunjukkan kepada kesempurnaan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila datangnya kesempurnaan nikmat ni, ganjaran-ganjaran ni untuk apa? Untuk nak motivasikan kita yang masih lagi Allah memberikan nafas dan juga kesempatan ini untuk kita beramal soleh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian fadilat surah As-Sajadah juga, yang ini dalam hadis riwayat Bukhari. Yang ini yang kita sebutkan tadilah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil jumu'ati fi salatil fajr alif lam tanzil as-sajadah wa hal ata 'ala al-insan hinun min ad-dahr. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW membaca pada waktu solat fajar hari Jumaat surah As-Sajadah dan juga surah Al-Insan. Baik. Baik. Dan juga fadilat surah As-Sajadah. Maknanya nak sebutkan surah As-Sajadah ni adalah surah yang Nabi ulang-ulang baca. Mesti ada mesej yang tertentu sebabkan Nabi ulang-ulang baca pada hari Jumaat. Dan juga bahkan bukan sekadar pada hari Jumaat, Nabi ulang-ulang baca sebelum daripada tidur. An Jabir qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Jabir bin Abdullah berkata, Nabi SAW tidak akan tidur, la yanamu hatta yaqra'u bitanzilu as-sajadah, tidak melainkan setelah membaca surah as-sajadah dan juga surah al-mulk. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi ini antara fadilat-fadilat lah. Yang ini fadilat ini bermakna surah As-Sajadah ini adalah surah yang Nabi SAW ulang-ulang baca. Nabi SAW ulang-ulang baca. Baik. Jadi itu beberapa latar belakang daripada surah As-Sajadah. Jadi insyaAllah kita akan tengok sedikit pada ayat yang pertama surah As-Sajadah, iaitu Alif Lam Mim. Ini saya melihat yang bersama dengan saya pada pagi ini, Alhamdulillah ada 76 orang. Jadi saya ucapkan selamat datang kepada tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kita mengharapkan bahawa tuan-tuan yang datang pada hari ini insya-Allah sama-sama dan bersama dengan saya insya-Allah sehingga
akhir daripada surah As-Sajdah ni. Jadi mudah-mudahan kita dapat pengajaran dan juga iktibar daripada surah ini. Baik. Jadi bermakna mungkin ada sebahagian daripada tuan-tuan yang perempuan yang baru yang ataupun yang kali pertama join bersama dengan saya, yang mana saya telah menyebutkan dalam surah Yasin dahulu tentang hikmah-hikmah. Di FB ada 25 orang, masya-Allah. Jadi hampir kepada 100 orang, masya-Allah, alhamdulillah. Jadi bermakna ada yang kali pertama bersama dengan saya. Ini kita akan sebutkan sedikit tentang hikmah-hikmah huruf surah-surah yang bermula dengan huruf muqatta'ah, khususnya alif lam mim. Dan saya akan sebutkan nanti di akhir kelas kita ini, iaitu kenapa dalam Al-Quran ada 6 surah. Apa kesatuan tema daripada surah-surah ini? Baik. Yang pertama kita tengok alif lam mim. Alif lam mim. Makna alif lam mim ini tuan-tuan dan puan-puan, kalau nak ikut kitab tafsir Ar-Razi, Imam Fakhruddin Ar-Razi, tafsir Al-Kabir, kitab beliau mendatangkan 20 pendapat tentang makna alif lam mim. Ada yang mengatakan alif lam mim ini tidak ada makna, ada yang mengatakan ada makna tetapi tidak diketahui, ada yang mengatakan ada makna tetapi dia boleh diketahui dengan ar-rasikhuna fil ilm, yakni orang yang mana mengkaji tentang ilmu-ilmu Al-Quran, yakni boleh cuba untuk keluarkan makna, dan makna itu pula pelbagai. Ada yang mengatakan alif itu menunjukkan kepada Allah, lam itu menunjukkan kepada Jibril, mim itu menunjukkan kepada Muhammad. Ini melengkapi apa yang Al-Quran, Allah daripada Allah melalui perantaraan Jibril diturunkan kepada Nabi SAW, Muhammad. Ada yang sebutkan makna alif lam mim sedemikian. Ada yang mengatakan alif lam mim ini adalah menunjukkan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah lam menunjukkan latif. Mim menunjukkan kepada sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Pelbagai tafsiran ulama. Cuma apa yang kita perlu fahami, makna alif lam mim ini yang sebenarnya hanyalah pada pengetahuan Allah. Itu kita berpegang yang pertama. Makna yang sebenar. Ini tak ada seorang pun mengetahui kecuali Allah. Yang kedua, walaupun sedemikian, itu tak bermakna para ulama tidak boleh mengkaji kenapa Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan huruf-huruf muqatta'ah ini. Dari sudut sebutan hurufnya, makharijul hurufnya, dari sudut hikmahnya. Jadi boleh dikaji dan boleh diteliti. Maka antaranya kalau kita tengok makharijul huruf, surah alif lam mim, ini Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan huruf alif. Alif ni kalau kita tengok dia berada di rongga, di kerongkongan kita, al-jawf, alif. Yang mana untuk melalui ataupun kita nak menyebutkan huruf lam yang berada di lisan, ini kita melalui kerongkong kita, alif. Ini bila kita sebut alif, ini lam, ini di lidah kita lam, dan kita nak sebutkan di hujungnya adalah mim. Dan mim ini juga mempunyai gunnah, alif lam mim. So apa hikmahnya? Hikmahnya nak sebutkan kepada kita, ayat-ayat Al-Quran ini disusun dengan huruf-huruf yang kita sebut melalui makhraj huruf yang ada dalam setiap diri manusia. Ini setiap manusia diberikan makhraj huruf yang sama. Ada rongga, ada tenggorok, halkum, ada lidah, ada bibir, ada hidung. Jadi nak menunjukkan kepada kita, manusia ini dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membaca, untuk memahami Al-Quran. Khususnya bacaan. Kerana bacaan itu adalah permulaan untuk kita memahami Al-Quran. Seolah-olahnya nak sebut kepada kita, Allah Subhanahu Wa Taala menyusunkan Al-Quran ini dengan alif lam mim yang mewakili rongga manusia, yang mewakili makhraj huruf yang keluar daripada mulut manusia. Setiap manusia ada makhraj huruf, ada makhraj yang boleh
yang disebutkan untuk mengeluarkan suara ataupun menyebutkan huruf-huruf itu. Jadi menunjukkan bahawa kita ni sebenarnya Allah dah bagi kemudahan untuk kita memahami, untuk kita membaca. Kan? Sebab itu Allah kata tanzilul kitab bila raiba fih. Kan? Dipermudahkan untuk manusia kerana ianya keluar daripada semua makhraj huruf. Kan? Baik. Yang ni siapa yang ada makhraj huruf tadi, 5 tadi, rongga, halkum, lidah, bibir dan juga hidung. Khasyum, hidung ni makna kata insya-Allah Allah akan permudahkan. Maksudnya anda boleh untuk membaca Al-Quran. Tapi di mana kesukarannya? Kadang-kadang mungkin kita sampai ke hari ini, mungkin masih lagi dalam pembelajaran untuk memperbaiki bacaan Quran. Alhamdulillah kalau kita ada kesedaran itu. Tapi di manakah kesukarannya? Allah kata seolah-olah Allah mempermudahkan untuk manusia. Tapi di manakah kesukarannya? Kesukarannya adalah terletak pada diri manusia. Allah kata tanzilul kitab la raiba fih. Allah turunkan Al-Quran itu la raiba fih. Zalikal kitab la raiba fih. Yang ini tidak ada keraguan. Yang ini tidak ada keraguan ini. Kita selalu mentafsirkan dengan bermakna tidak ada keraguan menunjukkan kepada tidak ada keraguan dari sudut makna ataupun dari sudut ayat-ayat itu benar. Itu satu tafsiran. Tapi tidak ada keraguan ini bermaksud tidak ada keraguan, yang ini kita tak boleh meletakkan keraguan dalam diri kita bahawa kita mampu untuk membaca Al-Quran. Kita mampu untuk memahami Al-Quran dengan kesukaran-kesukaran, tetapi kita mampu untuk memahami Al-Quran. Kita mampu untuk menghafal Al-Quran. Kalau kita meletakkan keyakinan dan kita membuang sebarang keraguan la raiba fih dalam diri kita, insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan mempermudahkan kepada kita. Mempermudah ni bukan bermakna kita buang keraguan besok boleh baca, tak. Mempermudah ni maknanya kita berusaha insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan mempermudahkan kepada kita. Baik. Yang kedua, hikmahnya, peranan huruf tersebut, yang ini sebagai cabaran kerana ia digunakan dalam syair, tetapi Al-Quran itu berbeza dengannya. Yang ini bermakna kalaulah huruf-huruf itu yang keluar daripada makhraj huruf yang ada pada diri manusia, yang mana huruf-huruf itu juga adalah susunan-susunan yang membentuk syair bagi orang-orang Arab jahiliah. Jadi mereka nak buat syair itu, maka mereka akan susun huruf-huruf itu dengan mudahnya. Tetapi apabila datang dengan Al-Quran, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi surah, yang mana mereka ini tidak mampu bila mereka meletakkan keraguan terhadap Al-Quran, tetapi mereka tak mampu untuk mendatangkan semisal mana Al-Quran. Sedangkan Al-Quran ini adalah susunan huruf-huruf yang mudah, sama seperti mana huruf-huruf yang mereka buat ketika mana menulis syair, tapi mereka tidak ada kemampuan untuk mendatangkan semisal mana Al-Quran walaupun digunakan dengan huruf-huruf yang mudah yang mereka bentuk syair. Ini menunjukkan sebagai cabaran bagi orang yang kufur. Bagi kita yang beriman, maknanya Allah nak kata kepada kita mudah untuk baca. Bagi orang yang kufur, nak lawan Al-Quran, maka cubalah datangkan semisal mana Al-Quran dengan huruf-huruf yang mudah. Tapi mereka tak mampu. Dan yang ketiganya, hikmah dan peranan huruf-huruf tersebut, iaitu kita membaca dinamakan huruf muqatta'ah ini kerana kita membaca secara terpisah. Alif, lam, mim. Kita baca secara terpisah. Itu dia panggil huruf muqatta'ah. Ini dia tak membentuk huruf. Kita tak baca macam kita baca alam nashrah. Alam nashrah. Kita tak baca alif, lam, mim, nashrah, tak. Ini dia tak membentuk huruf. Kita baca alif, lam, mim, muqatta'ah secara terpisah. Jadi bacaan secara terpisah ni adalah bacaan secara ejaan. Kita sebut eja. Alif, lam, mim. Kita sebut satu-satu huruf. Jadi bila kita menyebutkan satu-satu huruf, dia membuktikan bahawa Al-Quran itu benar daripada Allah. Dan kehebatannya memberi kesan kepada pembacanya. Jadi macam mana? Yang ini kita mengetahui Nabi SAW yang ini tidak pernah belajar secara formal. Yang ini disebutkan sebagai ummi, yang salah satu maksudnya adalah buta huruf.
Jadi kalau ummi, macam mana Nabi boleh membaca secara ejaan? Contoh kalau kita bahasa mudah, kita bagi anak kita yang umur 2-3 tahun, contoh. Ini kita kata kepada anak kita yang kita bagi makan apple sebagai contoh. Jadi anak kita ni boleh sebut, bila nampak apple, apple lah. Boleh makan apple. Tapi kalau kita suruh dia eja, cuba eja apple. Mungkin yang umur 4-5 tahun pun belum pandai eja apple dengan betul kalau dia tidak memasuki kelas ataupun sekolah. Ini untuk eja EPAL sebagai contoh. Ini menunjukkan bahawa tidak ada kemampuan bila tidak melalui satu proses pembelajaran. Jadi Nabi SAW disebutkan bahawa Nabi SAW ini tidak melalui proses pembelajaran. Maaf tidak melalui satu proses pembelajaran. Jadi ketika mana Nabi SAW membaca Alif Lam Mim ni dengan cara ejaan, jadi nak menunjukkan bahawa ini satu kehebatan kepada Nabi SAW. Dan juga nak membuktikan bahawa Al-Quran ni bukan perbuatan Nabi, bukan direka-reka oleh Nabi. Tetapi dia adalah datang daripada lain, daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Nabi SAW tidak ada kemampuan itu. Maka hikmahnya juga adalah dibaca secara ejaan, yang ini nak membuktikan bahawa Al-Quran itu daripada Allah dan juga memberi kehebatan kepada pembacanya, iaitu daripada Nabi SAW dan juga kepada umatnya yang membaca Al-Quran. Kita tengok dalam dunia ini, tak ada orang yang mana dia menjaga Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala akan menghina dia. Yang ini dia tak ada. Allah Subhanahu Wa Taala akan mengangkat kedudukannya. Orang yang mana dekat dengan Al-Quran. Baik. Jadi huruf-huruf muqatta'ah ini, yang ini kalau secara lebih mendetail, yang ini huruf-huruf ini kalau kita bahagikan, Imam Ar-Razi kan bahagi kepada 3 bahagian. Permulaan, pertengahan dan pengakhiran. Kalau tuan-tuan tengok di permulaan ni ada 9 huruf. Di pertengahan ini ada 10 huruf dan pengakhirannya ada 9 huruf. So ada 28 huruf. Jadi huruf-huruf muqatta'ah ini yang mana ada Allah Subhanahu Wa Taala memilih daripada 28 huruf ni 14 huruf. 14 daripada 28 huruf hijaiyah. Ini 28 huruf hijaiyah ni ada 14. Yang mana 14 itu disebutkan dengan nassun hakim qati'un lahu sir. Ini huruf nun, huruf sad, huruf ha, kaf, ya, mim, qaf, alif, ta, ain, lam, ha, sin, ra. Yang mana ada 14 huruf. Daripada 14 huruf itu Allah Subhanahu Wa Taala ambil daripada 28 huruf. Yang mana maksud perkataan ini adalah nas yang hakim. Maaf Alung. Umar Wafiq. Nasun hakim maknanya teks yang bijaksana, yang bersifat pasti, yang mempunyai rahsia. Teks yang bersifat pasti, yang mempunyai rahsia. Teks yang bijaksana, nasun hakim yang bijaksana, yang bersifat pasti, yang mempunyai rahsia. Yang rahsia yang mana kita sebutkan tadi. So daripada 14 ini, Allah daripada 28 Allah pilih 14 huruf. Jadi saya tak sebutkan secara detail lah. Jadi maknanya daripada kelompok yang pertama Allah ambil 2 daripada 7. Kelompok yang terakhir Allah ambil 7 daripada 2 daripada 9. 2 dia ambil, 7 ditinggalkan. Kelompok yang terakhir 7 diambil, 2 ditinggalkan. Yang mana kelompok pertengahan diambil secara berserang-seli. Ra, sin, sad, ta, ain. Jadi hikmahnya Syekh Fadil Samirai, beliau menyebutkan dengan lebih detail. Mungkin saya tak sebutkan di sini, iaitu kenapa Allah Subhanahu Wa Taala memilih setiap daripada rongga ini yang kita tengok tadi. Setiap daripada rongga ini tadi ada dia punya wakil-wakilnya di dalam huruf-huruf ini. Jadi menyebutkan bahawa yang kita sebutkan tadi sebagai mempermudahkan bagi orang beriman dan sebagai cabaran kepada orang-orang yang kufur. Dan surah-surah yang bermula dengan huruf muqatta'ah ni ada 29 surah. Kenapa 29 surah? Kerana kalau kita tengok dari sudut huruf hijaiyah 28 huruf, tapi huruf-huruf yang disebutkan bahasa Arab dia ada 29, iaitu tambahan hamzah. Yang tiada ada dalam ni adalah hamzah. Kan kita sebut hamzah, kita sebut lain dengan alif. Maka ada 29. Jadi disebutkan dalam 29 surah. Yang ni
tentang huruf-huruf muqatta'ah rahsia semua ni saya ambil petik daripada karangan Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, dan juga daripada Imam Ar-Razi, dan juga daripada Syekh Fadil Samirai. Ini saya gabungkan dengan kita sebutkan tentang hikmah-hikmah huruf-huruf muqatta'ah. Baik. Yang ini huruf-huruf muqatta'ah pembahagian dalam Al-Quran ada 29. Ini tuan-tuan boleh tengok ada yang 1 huruf, ada yang 2 huruf, ada yang 3 huruf, ada yang 4 huruf dan ada yang 5 huruf. 1 huruf nun, sad, qaf, 2 huruf hamim, toha, tosin, yasin, dan juga 3 huruf banyaklah alif lam mim, ta sin mim, dan pelbagai lagi. Dan 4 huruf alif lam mim sad, alif lam mim ra dan sebagainya. 5 huruf kaf ha ya ain sad, dan juga ha mim ain sin qaf. Yang ni saya dah tulis senaraikan 29 surah di sini. Tuan-tuan boleh balik tengok. Yang mana selepas daripada surah-surah muqatta'ah, surah-surah yang bermula dengan huruf muqatta'ah ini, Allah akan datangkan Al-Quran yang nak menunjukkan bahawa Al-Quran inilah sumber kepada kemudahan tadi bacaan. Al-Quran adalah sumber kepada kehebatan tadi. Al-Quran adalah sumber yang mana manusia boleh berhujah dengan mana-mana musuh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Assalamualaikum. Dengar suara kalau ada maksudnya kalau ada yang tak dengar tu mungkin ada masalah dengan internet lah sebab majoriti mengatakan dengar. Baik. Jadi okey, yang ni yang saya nak sebutkan ada 3 minit lagi pengakhiran surah-surah yang bermula dengan alif lam mim. Ini surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, surah Al-Ankabut, surah Ar-Rum, Luqman dan juga As-Sajdah. Baik, surah Al-Baqarah, surah yang kedua. Temanya adalah Allah nak menceritakan tentang manhaj khalifah Allah di atas muka bumi ni. Antara mereka yang mensia-siakan, inilah orang-orang Bani Israel. Mereka banyak bertanya. Cerita tentang Baqarah. Tuan-tuan tengok ayat-ayat yang cerita tentang Baqarah. Ini mereka bertanya. Sebab apa? Sebab mereka tak mau, mereka kalau boleh tak mau nak sembelih lembu itu. Yang ni Allah dah bagi taklifan kepada mereka. Tapi mereka mensia-siakan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala tukar penukaran kiblat dalam surah Al-Baqarah itu bukan sekadar semata kiblat, tapi penukaran dari sudut khalifah Allah Subhanahu Wa Taala di muka bumi ini yang dahulunya diberikan kemuliaan kepada orang Bani Israel, tapi sekarang ini diberikan kemuliaan kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam surah Al-Baqarah. Surah Ali Imran cerita tentang pemilihan umat Nabi SAW. Ini kesinambungan daripada surah Al-Baqarah. Allah cerita pula tentang pemilihan umat, iaitu umat Nabi SAW. Antaranya Allah ceritakan tentang kisah selepas peperangan Badar, kisah selepas peperangan Uhud. Ini bagaimana kualiti yang ada pada mereka itu dengan Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan contoh pemilihan khusus, iaitu keluarga Imran. Ini keluarga yang mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Keluarga ibu kepada Nabi Isa alaihi salam, Maryam binti Imran. Yang mana keluarga itu adalah keluarga yang mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah pilih mereka. Kemudian surah Al-Ankabut yang bermula dengan alif lam mim. Al-Ankabut maknanya adalah spider, laba-laba. Jadi Allah nak sebut dalam surah Al-Ankabut tentang lemahnya kebatilan dan juga ahlinya. Ibarat sarang laba-laba di hadapan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun zahirnya mereka berkedudukan tinggi serta kuat. Menariknya, bila saya baca sikit tentang laba-laba ni, rumah dia itu boleh dikatakan antara rumah yang kuat. Yang ni kalau dinisbahkan kepada insek lah, kepada haiwan insek kan. Tetapi yang menjadikan rumah ankabut ni, rumah laba-laba ni porak-peranda adalah dari sudut ahlinya itu, yang mana laba-laba betina ini sangat berkuasa berbanding laba-laba jantan. Kalau ada yang dalam bidang sains, kalau apa yang saya sebutkan ni salah, mohon betulkan. Jadi nak sebutkan, mungkin dari sudut zahirnya nampak musuh-musuh Allah ini nampak tinggi kekuatan, dari sudut senjata dan sebagainya. Mereka berdudukan tinggi, ada pengaruh yang kuat. Tapi
hakikatnya mereka ini lemah di hadapan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Surah Ar-Rum, surah yang mana menceritakan tentang ghulibatir Rum, tentang bagaimana Rom itu dikalahkan pada permulaannya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebut fi bid'i sinin, dalam beberapa tahun lagi Allah kata Rom ni akan menang ke atas Parsi. Maka terjadi betul pembuktian kebenaran janji Allah Subhanahu Wa Taala, kerana di bawah kekuasaannya lah segala sesuatu. Yang ini benarnya janji Allah. Allah kata Rom akan menang ke atas Parsi. Maka Rom dalam masa beberapa tahun, maka Rom menang ke atas Parsi. Dalam surah Luqman kita dah sebutkan dengan panjang lebar tadi, ajakan untuk berpegang kepada Al-Quran dengan penuh keimanan kerana sumbernya hikmah yang terhalang kepada orang kafir. Dan dalam surah As-Sajadah tentang penjelasan tentang kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala yang mentadbir alam ni, yang seharusnya orang beriman sujud pada keagungannya dengan rasa penuh takut dan harap. So kalau tuan-tuan tengok daripada tema-tema surah yang bermula dengan Alif Lam Mim ni, apa yang mungkin kita boleh dapati daripada kesatuan tema yang ada dalam surah Alif Lam Mim? Maka saya simpulkan kepada 3 perkara, iaitu yang pertama dari sudut kepimpinan, yang kedua dari sudut kerajaan, dan yang ketiga dari sudut kekuasaan. Kepimpinan, Allah Subhanahu Wa Taala sebut dari sudut ciri-ciri pemimpin, dari sudut contoh-contoh kepimpinan, dari sudut sifat-sifat kepimpinan. Ciri-ciri pemimpin dalam surah Al-Baqarah ada. Contoh kepimpinan dalam surah Ali Imran. Sifat-sifat kepimpinan, antaranya sifat hikmah. Sifat yang ni orang yang mana sujud di hadapan Allah dalam surah As-Sajadah. Dari sudut kerajaan, dari sudut kerajaan yang silih berganti kerana tiada kerajaan yang kekal. Sekarang kita dalam fasa perubahan kerajaan. Dan kerajaan yang terbaik adalah kerajaan yang mengikut acuan Allah. Khalifah yang terbaik adalah khalifah yang mengikut acuan Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah, dalam surah Ar-Rum, dalam surah Al-Ankabut. Ini kekuasaan. Ini kekuasaannya mutlak hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala, dan kekuasaan manusia hanyalah pinjaman yang mana Allah Subhanahu Wa Taala boleh beri dan Allah Subhanahu Wa Taala boleh ambil. Sebagaimana Rom, Allah Subhanahu Wa Taala pada permulaannya mereka kalah, kemudian Allah berikan balik kejayaan. Sebagaimana kita melihat kepada musuh-musuh Allah, mungkin nampak kuat, tetapi mereka ini ibarat labah-labah, sarang labah-labah yang mana di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan menariknya tuan-tuan dan puan-puan, surah-surah yang bermula dengan Alif Lam Mim ini adalah surah-surah yang kita sebutkan tadi di akhir Nabi SAW di Makkah, dan surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran merupakan surah Madaniyah selepas pada hijrah, di permulaan Nabi SAW berada di Madinah. Maknanya dia berada dekat-dekat di hujung penghujung Makkiyah dan di awal Madaniyah. Kerana pada waktu inilah transisi Nabi SAW daripada orang biasa kepada pemimpin. Transisi daripada Nabi, salah seorang daripada rakyat, kepada Nabi membentuk kerajaan. Transisi daripada Nabi SAW yang mana tidak mempunyai kuasa di Mekah kepada mempunyai kuasa di Madinah. Jadi kita tengok menariknya Allah Subhanahu Wa Taala susun kalau kita melihat dari sudut kesatuan temanya itu, dan bagaimana ia disusun dan diturunkan ketika mana pada zaman Nabi SAW. Dan apa hikmah dalam Al-Quran, dua Al-Baqarah dan Al-Imran berdekatan, dan 4 surah yang lain, surah Ar-Rum, surah Ankabut, Rum dan juga Luqman dan juga As-Sajadah ini berada sekali, diasingkan. Yang ini kalau kita melihat dua surah tadi, dia lebih banyak cerita tentang kepimpinan. Yang ini menjadi satu Al-Baqarah dan juga Ali Imran lebih banyak cerita tentang kepimpinan. Jadi itu satu benda yang utama yang perlu kita dapat daripada Al-Quran ketika mana kita membaca Al-Quran. Ini kalau kita tengok di sudut mushaf. Adapun kita kena yakin dan kita kena tahu bahawa kepimpinan kita ini tak lebih daripada kekuasaan dan juga kerajaan Allah. Kerana yang lebih berkuasa, yang kekal kerajaannya tidak lain dan tidak bukan hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Aqulu qauli hadza. Jadi saya tengok kalau ada persoalan
Rupanya Al-Quran diturunkan mengikut surah. Ingatkan turun ikut ayat-ayat. Puan Mila, Al-Quran ada yang diturunkan mengikut surah dan ada yang diturunkan mengikut ayat. Ada yang turun Al-Quran ada turun sekaligus, ada yang turun ayat by ayat. Ada dua-dua penurunan. Salam Ustaz, bila kita membaca Al-Quran yang ada ayat sajadah, kita tidak sujud tetapi kita ganti dengan membaca tasbih. Adakah ini dibolehkan? Mohon penjelasan. Baik, soalan daripada Puan Salmah ini, saya akan tangguh pada waktu kita membincangkan tentang ayat sajadah, sebab kita akan juga membincangkan dari sudut hukum, sebab sedikit hukum lah, sebab saya bukan bidang saya dari sudut hukum. Tapi saya akan sebutkan secara lebih detail lah kepada ketika mana datang bahagiannya lah, sebab pun kita dah melebihi waktu yang sepatutnya. Jadi insyaAllah kalau tidak ada soalan lagi, apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah kurang pada diri saya ni. Saya terima kasih kepada 100 orang yang participate dalam Zoom ini dan juga di FB. Mudah-mudahan ada kebaikan dan saya sangat mengharapkan tuan-tuan dan puan-puan dapat bersama dengan saya pada minggu-minggu yang akan datang untuk kita bincangkan lebih banyak perkara-perkara yang menarik. Antaranya yang saya sebutkan tadi, munasabah kenapa Nabi baca dengan surah Al-Insan pada hari Jumaat, kenapa Nabi baca dengan surah Al-Mulk daripada malam-malam Nabi SAW. Mudah-mudahan ada manfaat yang bersama untuk kita tadabbur dan juga kita amalkan. Wallahu ta'ala alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Yang baik itu datang daripada Allah, yang lemah kurang pada diri saya sendiri. Saya mohon ampun dan minta maaf kepada tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.